إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah hari ini tajuk yang bagi saya sangat penting. Sangat penting kerana dia akan merungkai persoalan yang sentiasa akan ditimbulkan. Perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Bolehkah kita tokok tambah? Mengapa kita tak boleh lakukan ataupun tambah sesuatu zikir ataupun amalan sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lakukannya? Hari ini insya-Allah kita akan faham. Dan kita akan faham melalui fiqhus sunnah. Fiqhus sunnah, yani ilmu al-fiqh, yani al-fahm. Orang kita ni sebut fiqh, dia tak tahu apa itu al-fiqh. Al-fiqh yani al-fahm. Al-fiqh يعني الفهم. Bila awak sebut ana faqihtu ataupun dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak kebaikan untuk diri dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka minda dia untuk faham dalam agama. Dan untuk pengetahuan semua, segala ilmu agama ada dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mula dengan petikkan satu perkataan seorang ulama salaf, Syekhul Islam Ali bin Atham bin Ali Abu Hasan Al-Kulabi. Ingat nama dia? Ali Ibnu Atham Ibnu Ali. Pernah dengar? Mungkin kita tak pernah dengar sebab kita di zaman derhaka kepada ulama salaf. Kita tak kenal ulama sunnah. Siapa yang kenal Yahya ibnu Yahya Nisaburi? Raihanatu Nisabur. Naam? Ronaldo. Ya. Orang kita kenal Ronaldo. Kenal. Barakallahu fikum. Nah, masalah malapetaka umat Islam. Ronaldo. Kenal. Messi. Tengok. Sebut Messi. Semua kenal. Tapi cuba sebut nama Yahya ibnu Yahya, Raihanatu Nisabur. Ulama Nisabur, kita ada sejarah yang sangat gemilang dalam sunnah. Siapa kenal Muhammad ibnu Yahya Zuhali? Guru Imam Bukhari. Muhammad ibnu Yahya Zuhali. Siapa kenal Ishaq ibnu Rahawai? Alimu Bukhara. Ishaq ibnu Rahawai, dia dengan Imam Syafi'i kawan rapat, sama taraf, dia ada mazhab. Mazhab Ibn Rahawai. Imam Ishaq Ibn Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, sama level. Siapa kenal Sufyan Ibn Uyainah? Apatah lagi nak kenal Al-Imam Syekhul Islam Ali Ibn Atham Ibn Ali. Meninggal tahun 227 Hijrah, rahimahullah. وكان عالما بالسنة والحديث والفقه والجرح والتعديل.
Dia ulama fiqh, ulama hadis dulu, ulama sunnah, kemudian ulama al-jarh wa ta'dil. Dia boleh tahu mana perawi hadis yang ada masalah ataupun perawi hadis yang lemah, dan mana perawi hadis yang boleh diterima. Tak apalah kita nak cerita pasal dia panjang. Cuma kita nak tengok bagaimana ulama sunnah dulu, apakah jawapan mereka mengenai golongan yang menafikan ada ilmu fiqh dalam hadis. Ada orang tanya Al-Imam Ali Ibn Atham, dan Ali Ibn Atham dia belajar dengan Al-Fudail Ibn Iyad, dia belajar dengan Sufyan Ibn Uyainah, yani ramai guru dia. Anak murid dia Al-Imam Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, anak murid dia Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, Yahya Ibn Yahya An-Nisaburi, Rihanat An-Nisabur, Ishaq Ibn Rahawai, Imam Muslim ambil daripada dia juga. Jadi ada orang tanya Al-Imam Ahmad Ali Ibn Atham Ibn Ali, "Ya Imam, ma taqul fi ar-rajul alladhi yaqul annahu laysa fil hadith fiqh?" Apa pendapat engkau wahai Imam mengenai orang yang kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada fiqh? Kan kita selalu dengar ahli bid'ah hasanah ni, dia kata ilmu hadis tak boleh pakai, kita hebat fiqh. Tengok apakah jawapan Al-Imam Ali Ibn Atham rahimahullah. Qal, hadha rajulun fajir. Ya Allah, orang yang menafikan kononnya dalam hadis tidak ada fiqh, rajulun fajir. Apa makna fajir? Jahat. Jelas tak? Kalau awak dengar orang kata belajar ilmu hadis, apa ada dalam ilmu hadis? Mana ada fiqh? Kita ulama fiqh, ketahuilah dia ni orang fajir, orang yang jahat, ataupun zaman kita jahil, tak tahu benda. In lam yakun fil hadis fiqhun wa khair fa aina yakun? Kata Imam Ali Ibn Atham, kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada fiqh dan kebaikan, di manakah lagi kita nak cari? Ya ikhwani, kena ingat, segala ilmu datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar semayang daripada mana? Daripada mana? Sunnah, hadis Rasulullah. Awak, bacaan awak dalam salat mari mana? Hadis. Nak masuk, ambil wudu, siapa yang ajar wudu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam Quran sebut, tapi tak cukup detail. Dalam Quran Allah sebut apa? Dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah dan tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, dan sapulah kepala dan kaki. Tapi adakah kalau kita sapu, kalau Allah kata wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, adakah kalau kita ikut Al-Quran semata-mata dan tinggalkan hadis, maka kita akan sapulah kaki? Siapa yang ajar kita bahawasanya wajib basuh kaki? Siapa yang? Cuba jawab. Mana senyap? Malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bila tengok sahabat basuh kaki, Rasulullah kata, wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah buku lali yang tidak kena air basuh. Jadi siapa yang ajar kita untuk basuh kaki, untuk ambil wudu? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada hadis sahih, wailun lil a'qabi minan nar, hadis Jabir. Dikata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila tengok kami basuh kaki, kami tak basuh kaki cara lengkap.
Kadang-kadang orang kita ni letak kaki, buka paip, tubik air macam air hujan. Oh, basuh gini. Buku lali ni, atas buku lali kena basuh ni. Orang kita tak basuh buku lali. Ini yang akan dijilat oleh api neraka. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah bahagian buku lali dan belakang kaki yang akan dijilat oleh api neraka di hari kiamat kerana tidak dibasuh secara lengkap dengan air. Siapa yang ajar kita wuduk? Rasulullah. Siapa yang ajar kita nak basuh, buang air besar bagaimana? Doa bila keluar bilik air. Semua hadis. Tapi itulah masalah kita di zaman ini, zaman derhaka kepada sunnah. Saya panggil zaman derhaka kepada sunnah. Zaman kita ini, di mana ulama jahil yang mempengaruhi masyarakat dan yang mengajar di masjid-masjid adalah ulama yang tak nak sunnah tapi nak buat amalan bid'ah sendiri yang digelar bid'ah hasanah. Dengar kata Imam Malik rahimahullah, kata yang sepatutnya kita tulis dengan dawat emas. Qala al-Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yara annaha hasanah. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yara annaha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Allahu akbar. Barang siapa yang reka satu amalan bid'ah yang dia kata inilah bid'ah hasanah, maka dia sebenarnya telah mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Faham tak? Kemudian Imam Malik rahimahullah baca ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Bila kelompok-kelompok ni, golongan yang kata kita boleh buat bid'ah hasanah, apa salahnya, benda baik, maka sebenarnya dia telah mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melengkapkan risalah. Kita tanya mereka ni, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang amalan yang kamu cipta sampai Rasulullah tak nampak? Ui, bahaya. Boleh tak jawab soalan ni? Kalau orang yang buat ahli bid'ah hasanah ni, boleh ke tidak mereka nak jawab soalan kita? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempurnakan risalah? Kalau dikata ya, maka dia keluar pada Islam. Maka dia kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikata ya, Rasulullah tak lengkapkan risalah. Betul tak? Dia mendakwa bid'ah hasanah ni, walaupun Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Sebab apa? Benda baik. Siapa yang kata benda ini baik? Awak ke Rasulullah? Ataupun awak lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelas tak? Jelas. Jangan bagi Pak Arab Syria ni kecek sore. Awak pelapis awak ni. Demo-demo ni pelapis. Ambo kejap gigi mati ke habis ke? Abali tak ada dah. Tahun lepas ada sekali dengan kita, tak ada dah dalam bawah tanah. Kejap lagi Pak Arab Syria pun mati juga, wallahu alam. Tapi siapa yang akan bawa dakwah sunnah ni? Demo. Ni orang hebat ni, orang belakang ni, masya-Allah. Semua hebat belakang, insya-Allah. Jadi kita tanya puak-puak ni, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas pandang amalan baik yang awak nampak baik, maka Rasulullah tak buat, awak boleh buat? Ya Allah. Mereka tak boleh nak jawab. Mereka akan, kalau jawab, mereka mungkin kufur pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syahadah mereka wa anna Muhammadar Rasulullah mungkin terbatal. Jangan memperlekehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sedikit. Jangan memperlekehkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kononnya Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Ya Allah. Baik, dengar hadis ni. Hadis rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wal Imam Abu Dawud. Kita ambil riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar betul-betul
kita akan melihat segala ilmu fiqh dan ilmu hidayah, ilmu sunnah ada dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali al-ghayth al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamaan ilmu dan hidayah ya Allah Subhanahu wa taala utuskan aku dengannya. Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm kamathali al-ghayth al-kathir. Umpamaan ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat hujan yang lebat. Hujan lebat. Tapi tengok sekarang ni hujan ini akan turun kat mana? Fa asaba ardan, hujan lebat turun. Fa asaba ardan fakana minha naqiyatun qabilat al-ma' فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. طيب, sekarang ni ilmu Rasulullah, ilmu sunnah Rasulullah seperti hujan lebat. Hujan lebat turun, ada 3 jenis tanah yang menerima hujan. Yang pertama, fakanat minha ardun naqiyah qabilat al-ma'. Jenis orang yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umpamaan supaya kita faham. Rasulullah bagi umpamaan supaya kita boleh faham. Manusia yang menerima sunnah ada 3 jenis. Dengar. Manusia yang menerima ilmu sunnah ada 3 jenis. Yang pertama, fakanat minha ardun naqiyah. Jenis manusia pertama yang terima sunnah diibarat seperti tanah yang subur. Tanah baik kita panggil. Naqiyah, qabilatil ma. Hujan turun, dia terima, ambil air. Ilmu Rasulullah, sunnah Rasulullah seperti hujan yang bersih. Jadi manusia, golongan manusia yang pertama, dia terima air hujan, terima dengan baik, terima semua. Qabilatil ma fa anbatatil kala'a wal 'ushbal kathir. Manusia yang pertama, golongan manusia yang terima sunnah Rasulullah tanpa bantah, tanpa prejudis, tanpa manipulasi, dia terima sunnah seperti tanah subur. Tahu tak tanah subur di negara kita macam Malaysia? Tanah Malaysia ni semua subur. Cuba korek tanah, semua warna merah, mahal tanah ni. Inilah dipanggil ardun naqiyah, tanah bersih ataupun tanah subur, terima air. Bila tanah subur terima air, apa yang akan jadi? Akan tumbuhkan pokok hijau-hijauan, tanaman akan hidup. Dan inilah golongan manusia yang pertama yang terima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat tanah subur. Ambil air terus bagi. Maksudnya ulama sunnah terima hadis, dia bagi ke orang, bagi ilmu. Baik, yang pertama, wa kana minha, jenis yang kedua, wa kanat minha ajadibu amsakatil ma فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. Jenis manusia yang kedua yang terima sunnah seperti tanah, bukan tanah subur, dipanggil ajadib. Al-ajadib, tanah yang gersang sikit, tanah pasir. Dia akan terima air tapi disimpan dalam. Okey? Ni jenis golongan yang kedua. Yang menerima sunnah Rasulullah, menerima ilmu Rasulullah seperti tanah apa? Ajadib. Yani tanah dia bukan subur, tapi dia akan terima air, dia simpan dalam. Kemudian manusia datang, manusia akan gali, dia gali ke, dia cari gali, tubik air. Allah, pandai ni. Seperti telaga. Ni jenis manusia yang kedua.
Kelompok yang kedua yang terima sunnah Rasulullah, seperti tanah Ajadib. Amsakatil ma, dia pegang air. Dia pegang, walaupun tak ada tumbuh-tumbuhan, tapi simpan air. Fanafa'allahu bihan nas. Orang datang cari air, akan jumpa. Gali tengok, air akan pancuk, sama ada mata air ataupun telaga, perigi dan sebagainya. Ni golongan manusia yang kedua yang terima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak sebarkan. Tapi dia ada. Bila orang tanya dia, baru dia sebarkan ilmu sunnah. Dua golongan ini insya-Allah golongan yang baik. Ingat yang pertama seperti tanah subur, terima sunnah Rasulullah, terima hadis, dia ambil hadis, dia sebarkan dan dia keluarkan hukum fiqh daripada hadis Rasulullah. Kita akan tengok kejap lagi bagaimana kita boleh keluarkan hukum yang sangat penting dalam satu hadis yang sangat penting. Okey ke boring dah? Ngantuk? Kita bukan jenis kejap lagi nak suruh pergi menari. Dah, kita tak ada benda-benda bid'ah ni. Kalau orang nak cari ilmu, kena duduk sabar. Tapi kalau aliran-aliran duk suka menari, gelek kejap lagi, tak tahu gelek ke apa, dia kata zikir. Wallahu alam, ni satu amalan yang sangat mungkar. Wala haula wala quwata illa billah. Jenis manusia yang ketiga, bila datang ilmu sunnah, tengok perangai dia. وأصابت منها طائفة أخرى فإنما هي قيعان يا لطيف لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. Jenis tanah yang ketiga, manusia jenis yang ketiga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umpamaan seperti qi'an. Tanah sangat gersang. Sangat gersang, tanah keras. Tanah keras, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a. Jenis manusia yang ketiga yang langsung tak nak terima sunnah. La tumsiku ma'an, dia tidak seperti golongan yang kedua yang boleh terima air, terima sunnah, simpan, bila orang tanya dia sebarkan. Dan mereka bukan juga seperti golongan yang pertama, iaitu ibarat tanah yang bersih, yang subur, yang bila terima air terus dia keluarkan tumbuh-tumbuhan dan hijau-hijauan. Jenis yang ketiga ni qi'an, la tumsiku ma'an wala tumbitul kala'a wal ushb. Tak boleh nak pergi air, sunnah Rasulullah datang kat dia, ditolak. Kita bawa hadis Rasulullah, tak nak hadis Wahabi, subhanallah, ditolak. Dia tak nak sunnah, dia tak nak dengar hadis. Sebab tu Imam Ahmad rahimahullah, seperti mana sebut al-Imam Al-Marwazi, ada orang tanya Imam Ahmad, ya Imam Ahmad, ada seorang syekh, bila kita sebut ilmu hadis dan sebut ulama hadis depan dia, qal haula'i qaumu su'. Ada seorang syekh ahli zuhud, bila kita sebut mengenai ulama hadis, dia kata ulama hadis orang jahat, Wahabi, contoh. Tapi di zaman Imam Ahmad ada dah orang yang benci ahlul hadis, dia tak suka. Faqama al-Imam Ahmad wa qala zindiqun zindiqun zindiq. Imam Ahmad bila dengar ada orang yang mempertikai ataupun kritik ulama hadis, dia kata ni adalah zindiq. Tahu tak zindiq? Yani munafiq. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut dalam hadis yang sahih ini bahawasanya ada orang bila datang ilmu sunnah dia tak nak. Bila kita kata ini hadis sahih, apa hadis-hadis? Kamu nak ambil hadis, ambillah ulama. Dah ulama yang nukilkan hadis. Ini hadis daripada Sufyan ibn Uyainah, wa rawahu al-Imam Asy-Sya'bi, wa rawahu al-Imam Ahmad. Imam Bukhari bukan ulama ke? Tengok. Imam Muslim bukan ulama ke? Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من العلم. أيوة. Contoh pertama, umpamaan tanah subur dengan tanah yang agak gersang tapi terima air. Umpamaan فذلك مثل من فقه في دين الله. Orang yang terima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang faqih. Dia belajar hadis, dia mendalami ilmu hadis, dia keluarkan hukum.
seperti Imam Bukhari rahimahullah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Sya'bi, Al-Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj, Al-Imam Ali ibn Atham. Ingat nama ulama tadi? Ali ibn Atham ibn Ali Abul Hasan Kullabi, Syekhul Islam. Bagaimana mereka menjadi ulama? Kerana ilmu sunnah. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. Dia dapat manfaat dengan ilmu Rasulullah, yakni sunnah. Awak bila dapat ilmu hadis, awak dapat manfaat besar. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah qala man ta'allama al-hadith qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang belajar ilmu hadis dan belajar sunnah, hujjah dia jadi kuat, mantap. Dia dapat ilmu. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به من علم فعلم وعلم. Dia belajar dan sebarkan ilmu hadis. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به. Golongan yang tolak hadis adalah golongan yang tolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak bangga dengan hadis. Lam yarfa' bidzalika ra'san. Orang yang tak terima sunnah ni, dia tak bangga dengan sunnah. Dia tak bangga. Bahkan dia akan gelarkan orang yang ambil hadis Rasulullah sebagai Wahabi wal iyadzu billah. Jadi kita boleh nilai sendiri. Baik. Cuba ambil satu hadis. Khususnya untuk mereka yang mendakwa kononnya kita boleh buat amalan zikir dan ibadat walaupun Rasulullah tak buat. Tengok ni. Dan mereka akan ambil beberapa hadis. Antaranya hadis sahih rawah al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Dawud. Saya ambil semua tariq hadis ini, saya bagi cerita dia. Cerita dia mengenai seorang sahabat nama dia Rifa'ah ibn Rafi' ibn Afra radhiyallahu anhu. Dia ni kisah dia macam ni. Datang kat masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda sedang imamkan salat. Qal ataitu ila al-masjid wa ana musri' fahafazani an-nafas. Biasa kalau orang mari masjid dalam keadaan laju, nak kejar salat, dia mari dalam keadaan termengah-mengah, sempuk. Mari ke apa sini? Sempuk tau. Mari dalam keadaan laju, nak kejar imam. Dengar adik-adik, penting hadis ni. Ada banyak riwayat dalam hadis, tapi riwayat paling kuat, dia masuk dalam salat. Bila masuk salat dengan Rasulullah SAW, falamma qama atau i'tadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-qiyam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertegak daripada qiyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Dikata rabbana lakal hamd, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia tambah. Okey? Sahabat ni dah tambah perkataan Rasulullah ajar Rabbana. Sebenarnya Rasulullah pernah ajar perkataan ini dalam Sunan Abi Dawud. Tengok, bila kita baca hadis, kita akan jumpa sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman thumma qama an qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Perkataan ni sahabat bukan tambah. Nampak tak? Sahabat tak tambah, tapi sahabat ini pernah dengar perkataan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia amalkan doa ini ketika tegak daripada rukuk. Tengok bagaimana ahli bid'ah tak belajar hadis. Maka ahli bid'ah kata, sahabat boleh tambah perkataan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jelas tak poin ini? Jelas ke tak? Baik. Bila Rifa'ah sebut perkataan ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sami'allahu liman hamidah, dia tambah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falamma qadatis salat, bila salat bersurai, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, man huwa qailu hadhihi alkalimat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya sahabat, orang yang dalam masjid, siapakah dia yang sebut dan kata perkataan ini, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Qal falam yujibhu ahad.
Semua orang dalam masjid tak jawab Rasulullah. Kenapa? Cuba fikir. Sekali lagi, dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Nisai rahimahullah disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya kali kedua, "Man qailu hadhihi al-kalimat?" Siapa dia yang sebut tadi lepas rukuk? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa dia yang sebut? Rasulullah nak kenal, nak tahu siapa dia. Falam yujibhu ahad. Tak ada orang jawab. 3 kali Rasulullah tanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa kata, "Man huwa? Lam yaqul ba'san." Rasulullah kata, dia tak salah. Siapa yang kata perkataan ini tak salah? Siapa dia? Kenapa sahabat, tengok, kenapa sahabat dan jemaah di masjid dan tuan Rifa'ah ni, tuan perkataan ni tak sebut? Kata ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, dia takut dia bawa benda salah. Dia takut dia telah tokok tambah sesuatu dalam salat sedangkan tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Ya Allah. Jelas tak? Best tak ilmu fiqh? Inilah ilmu fiqh. Bagaimana ulama istinbat bahawasanya tidak boleh tambah dalam ibadah. Jadi Rasulullah SAW kata, bila kali ketiga baginda tanya, siapakah tuan perkataan ini? Lam yakun illa ba's, lam yakul ba'sa, bal qala khaira. Dia kata benda baik. Maka Rifa'ah kata, ya Rasulullah, aku walam urid biha illa al-khair. Aku ya Rasulullah, dia kata, aku telah kata ya Rasulullah, minta maaf, aku bukan ada niat untuk tokok tambah atas solat. Aku nak kebaikan. Lalu Rasulullah SAW endorsement. Rasulullah SAW membenarkan perkataan ini jadi sunnah. Rasulullah kata apa? Laqad ra'aitu bid'atan wa 30 malakan qad ibtadaruha ayyuhum yarfa'uha ila as-sama'. Rasulullah SAW kata, aku telah melihat 30 malaikat lebih berebut untuk ambil perkataan yang mulia ini. Mereka berebut siapakah yang dapat kelebihan di antara malaikat untuk angkat perkataan ini kepada Allah Subhanahu wa taala di langit. Maksudnya amalan Rifa'ah ini amalan yang dipersetujui oleh Rasulullah ataupun amalan yang Rasulullah larang? Cuba jawab. Rasulullah setuju ke tak setuju? Setuju. Maka jadi sunnah. Sebab itulah orang jahil, mereka tak faham sunnah. Di mana kita sunnah ni ada 3 perkara, bahkan 4. Sunnah qauliyah, sunnah kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sawu sufufakum. Ni sunnah wajib kita ikut. Sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Sunnah taqririyah. Inilah yang orang Islam tak faham. Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas sebarang amalan yang dilakukan oleh sahabat, maka dia akan, kalau Rasulullah endorsement dan Rasulullah setuju dan Rasulullah iqrar, dia akan jadi amalan. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, dia akan jadi benda bid'ah ataupun dilarang. Contoh, dalam satu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ke orang Islam, kat sahabat dia, laqad faradallahu alaikumul hajj. Tu je Rasulullah kata, Allah Subhanahu wa taala telah fardukan ibadah haji atas kamu. Dan Rasulullah senyap. Maksudnya Rasulullah kata haji wajib, kamu kena lakukan ibadah haji. Tiba-tiba ada seorang kata, ya Rasulullah, afi kulli am? Ya Rasulullah, dia tanya, setiap tahun kita kena buat haji? Fa'arada anhu Rasulullah. Rasulullah SAW berpaling wajah. Rasulullah tak layan dia. Dia ulang balik, ya Rasulullah, afi kulli am? Ya Rasulullah, setiap tahun kita kena buat haji? Rasulullah SAW tak layan dia. 3 kali dia ulang. Sehingga Rasulullah SAW marah, qal, law qultu na'am lawajabat wa lama istata'tum dharuni ma taraktukum. Rasulullah SAW kata, kalau aku kata ya setiap tahun, akan jadi fardu, kamu kena buat haji setiap tahun, dan kamu tak akan mampu lakukannya. Jangan tanya. Jangan tanya. Rasulullah kata, jangan soal dan tanya aku mengenai satu perkara, takut akan jadi syariat, akan jadi fardu. Jadi di situ kita kena faham, zaman sahabat adalah zaman syariat sedang turun.
Zaman sahabat, Islam tengah lengkap ataupun dilengkapkan. Sebab itulah sahabat tak berani nak tanya soalan. Kalau mereka tanya soalan, takut soalan mereka akan terbina atas dia halal dan haram. Jelas ke tak? Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW ada untuk buat endorsement. Setiap amalan yang sahabat buat akan rujuk kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah kata ya, maka jadi sunnah ataupun fardu. Kalau Rasulullah SAW larang, maka dia akan jadi satu perkara yang dilarang ataupun bid'ah, kita tak boleh buat. Maka Islam bukan ikut suka kita. Islam kena ikut Rasulullah dan amalan sahabat dan fiqh sunnah, fiqh sahabat. Maka sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sebelum baginda wafat, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah lengkapkan agama kamu. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Maka Islam telah sempurna. Sebab itulah Imam Malik rahimahullah, ulama fiqh, ulama hadis, ulama sunnah dan ulama fiqh. Imam Malik istinbat, keluarkan hukum, tidak boleh tokok tambah dalam agama walaupun satu kalimah. Kerana Islam telah lengkap dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurnakan syariat. Maka kita tak boleh tambah tokok sebarang amalan. Kononnya Rasulullah tak buat, kita boleh buat. Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yawma'idin dina, lan yakuna al-yawma dina." Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama dah lengkap, maka benda yang tak jadi agama ketika itu tak akan sekarang kita nak jadikan dia amalan agama atas dasar bid'ah hasanah. Apa salahnya? Mudah-mudahan insya-Allah difahami dan insya-Allah esok kita akan sebut, ingatkan saya, penghinaan bid'ah ataupun penghinaan yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi ahli bid'ah. Contoh kita akan tengok bagaimana Allah hina Bani Israel, menjadikan mereka bangsa hina, tapi kita umat Islam tak boleh nak melawan bangsa Bani Israel yang sangat hina kerana kita lebih hina daripada mereka. Kita telah banyak ubah agama Allah. Tengok salat, sampai sekarang umat Islam tak boleh nak rapatkan saf. Sampai sekarang bid'ah jarakkan saf. Ada kesan dia, wallahu alam, sampai hari kiamat. Wal'iyadu billah, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala habibina wa muallimina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.